Okey, selamat pagi semua. Kita akan sambung dengan ulang kaji bab 5. Okey, sekali lagi selamat datang kembali kepada uh, pembelajaran dalam rumah. Okey, so kita masih sambung. Okey. Okay, so anda jangan rasa dah bercuti ke apa. Okay, sebab kita akan naik sekolah pada bulan Januari tahun depan kan. So mana tahulah mungkin tahun depan bulan Januari kita masih ada ujian peperiksaan akhir tahun kan. Okay. Okay, so kita akan tengok soalan pasir. Yang file ni saya dah share dalam Google Classroom ya. Okay. So seperti biasa, tak payah salin soalan, terus jawapan saja. Okay. Kita tengok dulu 2011. Okay. So kita tengok Raja 4.1 menunjukkan 6 bandur dengan panjang yang berbeza diikat pada seutas benang. Okay. So di sini kita ada X, J, K, L, M, N. Dan setiap bandur dia ada panjang yang berbeza. Okay. Bandur X diayun pada frekuensi 2 Hz. Kalau 2 Hz maksudnya dia satu saat 2 kali. Okay. Satu saat dia akan ayun 2 kali. Dan bandur-bandur lain mula berayun disebabkan ayunan bandur X. Okay. Kita panggil ini adalah ayunan paksa. Okay. Ayunan paksa. Okay. Ini bermaksud apabila X ni berayun, okay, dia akan menyebabkan bandur-bandur lain akan berayun bersama. Sebab tenaga akan dipindahkan daripada X kepada semua bandur yang lain. Okay. Tetapi kalau you masih ingat topik 5.1 dan 5.2, kita ada frekuensi asli. Ini bermaksudnya kalau X berayun pada satu frekuensi, so kalau panjang yang sama dengan X itu, dia akan berayun dengan maksimum. Okay? Dia akan berayun dengan maksimum sebab mereka ada frekuensi yang sama. Okay? Frekuensi yang sama. Itulah sebab kita nampak kenapa ada kaca yang akan pecah. Okay? Kaca yang pecah apabila ada seseorang penyanyi, okay, dia nyanyi dengan frekuensi yang sangat tinggi sampai cawan kaca itu akan pecah. Okay, sebab dia bergetar dengan amplitude yang maksimum. Okay, so bandur manakah yang akan berayun dengan amplitude maksimum? So jawapan adalah M. Okay, jawapan adalah M. Okay, jawapan adalah M. Okay, kenapa? Sebab M mempunyai sama panjang. Okay. Okay, kerana M mempunyai panjang yang sama dengan X. Okay. Okay, jawapan adalah M. Kenapa? M mempunyai panjang yang sama dengan X. Okay. Okay, ataupun kita boleh jawab frekuensi. Okay. Frekuensi M adalah sama dengan frekuensi X. Okay, frekuensi M sama dengan frekuensi M lah. Okay. Bulan Januari 2021 kita ada peperiksaan tahun. Bukanlah tahun depan kita diketahui. Okay, tak ada orang tahu. Okay, saya cuma bagi andaian saja. Okay, sebab kita kira belum tamat lagi, belum tamat pengajian. Okay, so tak tahu. Okay, tak tahu. Saya cuma bagi satu andaian saja. Mungkin kita ada exam. Okay. Sebab budak form 3 mereka tak ada exam, macam mana mereka nak
diakhirkan dengan aliran. Okay, saya cuma buat satu andaian saja. Saya tak tahu. Okay, tapi yang penting you jangan ingat tak ada exam tak payah study. Okay, kelas masih kena ikut. Okay, so M mempunyai panjang sama dengan X. Okay, kemudian namakan fenomena berdasarkan jawapan di 4A1. Okay, so jawapan adalah resonance. Okay, resonance. Okay, resonance. Okay, resonance. Okay, maksudnya dia akan bergetar pada frekuensi yang sama. Okay, sama dengan amplitude yang maksimum. Okay, resonance. Okay, kemudian hitung tempo ayunan bandul X. Okay, jadi di sini kita nampak frekuensi adalah 2 Hz. Okay, 2 Hz. Okay, so formula T sama dengan 1 per F. Okay, T sama 1 per F, di mana F adalah 2. Jadi, jawapan anda jangan letak dalam pecahan. Okay, tulis dalam bentuk perpuluhan atau nombor. Okay, so jawapan 0.5 saat. Okay, 0.5 saat. Maksudnya, dia satu kali ayunan 0.5 saat. Okay, 0.5 saat. Okay, lepas tu bandul X akan berhenti berayun selepas beberapa minit. Okay, pada raja 4.2, lakar graf sesaran masa untuk menunjukkan proses pelembapan itu. Okay, so kita tahu dia akan semakin, amplitude semakin berkurang sampai kosongkan. Jadi dia punya amplitude mula-mula, okay, dia tinggi, kemudian rendah, okay. Lepas tu akhirnya dia akan menjadi kosong. Saya lukis. Okay, lebih kurang macam ni lah. Amplitude akan semakin berkurang dan akhirnya menjadi kosong. Okey, ketua tingkatan tolong saya ambil kehadiran ya. Okey, terima kasih. Okey, so asalkan you lukis yang menunjukkan amplitude dia semakin berkurang, maka dah okey dah. Okey. Okey, so next kita pergi kepada soalan soalan 2012. Okey, soalan 2. Okey, raja 2 menunjukkan keratan rentas gelombang air dalam tangki riak. Kawasan cerah dan gelap terbentuk pada skrin. Okey, di sini kita nampak ada puncak. Okey, puncak dan juga kita ada lurah. Okey, lurah atau kita panggil dia sebagai lembangan. Okey, lembangan. Okey, so di sini kita nampak ada di mana membentuk cerah, ada yang di mana membentuk pinggir yang gelap. Okey, so apakah jenis gelombang bagi gelombang air ini? Kita ada dua jenis gelombang. Gelombang pertama adalah gelombang melintang. Okey, gelombang kedua adalah gelombang membujur. So untuk melintang adalah contoh gelombang air. Okey, gelombang air. So gelombang melintang. Okey, gelombang melintang. Okey, maksudnya apa maksud gelombang melintang? Maksudnya kita ada arah perambatan kan. So kalau contohnya air kat sini kan, okay, air kat sini. Okay. So apa yang berlaku bila saya cuba getar atas bawah? Okay. Saya cuba guna satu pembaris, saya cuba potong, okay, potong air atas bawah. Maka kita akan nampak getaran, okay, getaran zarah-zarah akan atas bawah juga. Tetapi gelombang adalah daripada kiri ke kanan. Jadi dia punya keyword adalah berserenjang. Okay, berserenjang. Apa yang berserenjang? Arah
perambatan gelombang berserenjang dengan arah getaran zarah. Okey, arah getaran zarah-zarah. Okey, itu gelombang melintang. Kalau gelombang membujur, kita ada keyword selari. Okey, di mana arah perambatan gelombang selari dengan arah getaran zarah. Okey. Contohnya gelombang bunyi lah, gelombang bunyi zarah-zarah akan bergetar kiri kanan dan gelombang juga akan bergerak kiri kanan. Okey, itu gelombang melintang dan gelombang membujur. Okey, seterusnya pada darjah 2, lengkapkan alur cahaya yang melalui satu daripada puncak untuk menunjukkan bagaimana kawasan cerah dihasilkan pada skrin. Okey, so sebenarnya kita tahu kalau kita dah belajar bab 6 cahaya kan. Okay. So di sini kita nampak kalau kita cuba terbalikkan ini cahaya. Okay. So di sini adalah puncak. Okay, nampak ini adalah puncak kan. Okay. So kalau yang macam ini, kita tahu ini dia bertindak seperti kanta cembung kan. Kanta cembung. Jadi apa yang berlaku kepada kanta cembung? Semua cahaya akan ditumpukan kan, ditumpukan pada satu tempat kan. Okey. Di sinilah kita nampak semua cahaya tumpul di satu tempat, iaitu titik fokus. Okey, titik fokus. Okey. So puncak ini bertindak sebagai kanta cembung. Jadi dia punya semua cahaya semua akan tertumpu pada titik fokus. Okey. Akan tumpu pada titik fokus. Okey, macam inilah. Nampak tak? Okey. Okey, lepas tu kalau kita cuba tengok dekat lura lah. Okey, lura sini lembangan. So kalau untuk lembangan, kita nampak dia terbalik. Okey. Yang ni dia bertindak sebagai kanta cekung. So kalau kanta cekung kita tahu dia akan sebenarnya mencapar. Okey, mencapar daripada titik fokus kan. So semua cahaya akan mencapar. Okey. So kalau kita ada cahaya kat sini, kalau kita ada cahaya kat sini, dia semua akan mencapar keluar. Okey, mencapar keluar. So that's why di sini kita tak berapa ada cahaya. Okey. Jadi di sini kita nampak dia menjadi gelap. Okey, menjadi gelap. So untuk lura sebenarnya tak payah lukis lah, tak payah lukis. So kita cuma lukis sahaja yang untuk cerah. Okey, yang untuk cerah punya. Okey, di sini kita lukis juga. Okey, benda yang sama. Okey, dan jangan lupa kita kena lukiskan anak panah. Okey, anak panah. Okey. Okey, seterusnya label tanda satu jarak yang bersamaan dengan satu panjang gelombang air itu. Label jarak itu menggunakan simbol lambda. Okey. So kalau kita tahu lambda adalah sama dengan puncak dengan puncak. Okey, ataupun lembangan dengan lembangan. Okey, puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan. So contohnya kita boleh label cerah dengan cerah. Sini adalah satu lambda. Okey. Ataupun kita nak label sini pun boleh.
Okey. Sini pun boleh. Okay, next. Apabila frekuensi gelombang air bertambah, apa yang berlaku kepada panjang gelombang? Okay, so kita tahu formula V sama dengan F lambda. Okay, V sama F lambda. So kalau frekuensi bertambah, apa yang berlaku kepada panjang gelombang? Okay, sorry, frekuensi kat sini. Okay, apa yang berlaku pada panjang gelombang? Okay, so panjang gelombang sebenarnya akan berkurang. Okay, dia akan berkurang. Okay, berkurang sebab kita akan mengekalkan hal laju yang sama. Okay, so hal laju dia masih sama. Okay, so V is the constant. If F increases, lambda will be decreasing. Okay, lambda will decrease. Sebab kenapa kelajuan dia sama? Sebab kelajuan sama apabila kedalaman. Okay, kedalaman air adalah sama. Kedalaman air sama, kelajuan adalah sama. Okay, kelajuan sama. Okey, seterusnya soalan 2013. Okey, ini soalan eksperimen yang anda buatlah. Okey, kalau masih ingat. Kita menggunakan bilah gergaji berayun secara mengufuk apabila satu beban 50 gram dipasang kepada dia. Okey. Lepas tu aja 6.1 menunjukkan graf sesaran masa. Okey. Kita nampak dia punya ayunan lah. Okey, amplitude. Kalau contoh ini pergi ke kanan, lepas tu ni pergi ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey. Lepas tu kita ada satu lagi bilah gergaji tetapi kita guna 200 gram. Okey. 200 gram. Dan ini menunjukkan graf sesaran masa dia. Okey. Alright. Apakah maksud sesaran? Okey, apakah maksud sesaran? So, sesaran maksudnya apa? Okey, apa beza jarak dengan sesaran? Okey, okey, sesaran. So di sini sesaran apa maksud dia? Okay, dari titik mula ke titik akhir. Okay. So kalau secara umum kita tahu dia punya definisi adalah panjang. Oh sorry. Okay, dia adalah panjang. Kalau secara umum lah, okay, dia adalah panjang ataupun panjang yang menghubungkan titik awal dan titik akhir dalam satu garis lurus. Okey. Macam shortcut lah. Okey. Tapi di sini di sini sesaran maksudnya apa? Okey, di sini sesaran sebenarnya adalah sesaran di sini adalah maximal amplitude. Okey. Sebab kalau kita ada ayunan, kalau dia tidak berayun dia adalah macam ini. Kalau dia berayun, okey, berayun ke kiri atau ke kanan, itu adalah sesaran. Okey. So dia adalah jarak yang dilalui
daripada titik awal ke titik akhir lah. Okay. So definisi dia ya. Saya cuba tengok di sini. Ini soalan okay. So di sini kita boleh tulis lah. Okay, sasaran adalah kuantiti vektor di mana jarak dilalui dalam suatu arah tertentu. Suatu arah tertentu. Suatu arah tertentu. Sebab apa? Sebab kalaulah kita nak lukis graf jarak masa, so beza dia adalah kalau jarak masa, jarak dia tak ada negatif. Jarak dia tak ada negatif. So kita akan nampak graf dia macam ini. Tetapi kalau sesaran masa, kita ada positif, kita ada negatif. So semua yang dekat bawah itu dia adalah ke arah yang bertentangan. Ke arah yang opposite. Kalau kita guna jarak masa, so semua yang bawah ini akan pindah ke atas. Akan pindah ke atas. So lepas tu perhatikan rajak 6.1 dan 6.2, bandingkan jisim beban yang dipasang pada bilah gergaji. So kita tahu jisim rajak 6.2. Tuliskan lebih besar atau lebih kecil. Jangan sebut nombor sahaja. Dalam exam saya nampak ada pelajar, you bagi tahu saya, rajak 6.1 50 gram, rajak 6.2 200 gram. Tetapi soalan saya, so what? You kena bagi tahu mana satu lebih besar, satu lebih kecil. Lebih besar daripada rajak 6.1. 6.1. Kemudian tempoh ayunan, kita tahu kalau jisim besar, tempoh akan menjadi besar juga. Menjadi besar juga. So di sini kita pun nampak kalau tempoh untuk rajak 6.1 adalah 1 saat. Daripada sini 1 kali adalah 1 saat. Tapi kalau untuk 6.2, 1 kali adalah 2 saat. Nampak 2 saat. So bandingkan pun sama, jangan sebut nombor. Tempoh rajak 6.2 lebih besar daripada rajak 6.1. Lepas tu bilangan ayunan dalam 3 saat. Ini bermaksudnya frekuensi lah. Frekuensi. So kalau tempoh dia tinggi, frekuensi akan menjadi rendah. So jawapan 2 dan 3 akan terbalik lah. Bilangan ayunan rajak 6.2 lebih kurang. Atau kurang daripada rajak 6.1.
Okay, darjah 6.1. Okay. Okay, hubung kait jisim beban dengan tempoh ayunan. So di sini kita cuba tahu manakah satu adalah sebab, manakah satu adalah akibat. Okay, di sini jisim adalah sebab. Okay, adalah MV dan RV adalah tempoh ayunan. So jika jisim beban bertambah, maka tempoh ayunan bertambah juga. Okay, bertambah. Jika jisim beban bertambah, maka tempoh ayunan bertambah. Okey, jangan terbalik ya. Jangan tulis jika tempoh ayunan bertambah, jisim beban bertambah. Okey, jangan terbalik. Okey, lepas tu yang 5, hubung kait tempoh ayunan dengan bilangan ayunan dalam 3 saat. Okey, di sini sebenarnya you boleh terbalik mana-mana saja. Tapi senang saja kita ikut urutan lah. Tempoh ayunan dulu. Okey, jika tempoh ayunan bertambah, maka bilangan ayunan dalam 3 saat berkurang. Okey, berkurang. Okey, jika tempoh ayunan bertambah, maka bilangan ayunan dalam 3 saat berkurang. Okey, okey, seterusnya, apa yang berlaku kepada amplitude ayunan apabila dia berayun seketika? Okey, so jawapan amplitude akan berkurang. Okey, akan berkurang. Okey, kenapa dia akan berkurang? Okey, sebab kita tahu dia akan hilang tenaga. Okey, kehilangan tenaga kepada persekitaran. Tenaga kepada persekitaran. Okey, ataupun you tulis pelembapan berlaku. Okey, pelembapan berlaku. Okey, damping happens. Okey, disebabkan oleh apa? Rintangan udara lah. Okay, rintangan udara. Okey, next 2014. Okey, di sini kita ada spektrum elektromagnet. Okey, so macam mana nak ingat? Okey, so saya pernah ajar remember me. I am very useful, extraordinary, gorgeous. Okay, so urutan dia R untuk radio, okay, M untuk microwave lah, okay, gelombang mikro, I untuk inframerah, okay, V untuk visible light, okay, cahaya tampak, okay, visible light. Okay, U untuk ultra ungu, X untuk sinar X, dan G untuk gamma, sinar gamma.
Okay, so di sini out adalah sinar gamma. Okay, sinar gamma. Okay, beri satu sebab mengapa gelombang mikro digunakan dalam komunikasi satelit. Okay, kenapa kita guna gelombang mikro? Kenapa bukan guna radio? Okay, sebab gelombang mikro dia punya lambda. Okay, dia punya lambda sebenarnya kurang daripada gelombang radio. Okay, so kalau di sini kita tahu gelombang radio dia punya lambda adalah paling tinggi. Okay, bila lambda paling tinggi, dia punya frekuensi paling rendah. Dan sebaliknya, sinar gamma, lambda dia paling pendek. Tetapi frekuensi dia paling tinggi. Okay, so dia tenaga dia sangat tinggi. Okay, very high energy. Jadi, gelombang mikro dia lebih sesuai. Kenapa? Sebab dia punya lambda lebih pendek. Okay, so bila lambda lebih pendek, dia akan kurang dibelaukan. Okay, kurang dibelaukan. Okay, pembelauan masih ingat lah, diffraction. Okay, dia kurang dibelaukan. Okay, sebuah stesen radio mengeluarkan gelombang radio pada frekuensi 100 MHz. So, nyatakan frekuensi dalam unit Hertz. So, 100 mega sama dengan berapa? 100 darab mega adalah, kita tambah M ini, 10 kuasa 6. So, sama dengan 1 darab 10 kuasa 8 Hertz. Okay, jangan anda tinggalkan jawapan macam ini ya. Kena tulis jawapan dalam bentuk piawai. Bentuk piawai. Okay. Okay, lepas tu hitung panjang gelombang untuk gelombang radio. So di sini kita ada laju gelombang radio adalah 3/10⁸. Ini adalah laju cahaya. Okay, so V sama dengan F lambda. Di mana V ini adalah laju cahaya C ya. Kita tulis C sama dengan F lambda. Okay, so C adalah 3/10⁸ sama dengan F tadi adalah 1/10⁸ lambda. So di sini lambda adalah 3 meter. Okay, 3 meter. Tiga meter. Okay. So di sini kita perlu laka bentuk gelombang bagi cahaya nampak dalam kotak X, kotak Z. Okay, so daripada UV kepada kotak Z, iaitu cahaya nampak. Okay, so kita nak bandingkan UV dengan cahaya nampak. Okay, manakah satu dia punya lambda lebih pendek? UV ke cahaya nampak? Okay, of course jawapan adalah UV. Okay, masih ingat tak? Radio dia paling tinggi, paling panjang, paling pendek adalah gamma. Okay, so UV dia adalah kurang pendek kan? Okay, dia kurang pendek. So di sini kita nampak dia punya panjang gelombang adalah seperti sebegini. Jadi bila kita nak lukis, kita pastikan lambda untuk cahaya nampak adalah lebih besar, lebih panjang sikit. Okay, so bentuk dia sama, cuma pastikan kita punya
panjang gelombang di sini adalah lebih besar daripada UV. Okey, lebih besar daripada UV. Okey, so contohlah. Okey, Adis bolehlah. Okay. Okay, next kita pergi soalan 2015. Okay. Ajar 6.1 menunjukkan corak gelombang apabila gelombang air bergerak dari kawasan A ke kawasan B di dalam tangki liat. Okay, di sini kita nampak garis normal. Sini kawasan A, kawasan B. Okay, so nampak beza dia adalah lambda. Okay, lambda beza. So you rasa manakah satu lebih dalam? Okay, mana satu lebih dalam? Okay, jawapan adalah kawasan A. Sebab kalau semakin dalam, semakin tinggi lambda. Okay, kalau kedalaman dia tinggi, okay, kedalaman tinggi, lambda pun tinggi. Okay, so dia punya hal laju pun cepat. Okay, so di sini kita nampaklah, okay, kawasan A dia lebih dalam, kawasan B dia lebih cetek. Okay, apakah maksud panjang gelombang? Okay, panjang gelombang. Panjang untuk gelombang. Okay, apa maksud dia? Okay, maksudnya dia adalah jarak antara dua titik, okay, yang sama fasa. Okay, sama ada puncak dengan puncak ataupun lembangan dengan lembangan. Okay, so panjang gelombang bermaksud adalah jarak di antara dua titik pada gelombang yang mempunyai sama fasa. Okey, sama fasa. Okey, sama fasa. Okey, dua titik berturut. Okey, dua titik berturut. Tambah satu perkataan berturut. Okey. Berdasarkan gambar, bandingkan panjang gelombang antara kawasan A dan kawasan B. Okey, kawasan A dan kawasan B. So, kita tahulah tadi panjang gelombang A lebih besar. Okey, lebih panjang. Okey, panjang gelombang A A lebih tinggi daripada B. Daripada B. Kedua, bandingkan sudut tuju dengan sudut biasan. So kita tengok gambar ni. Theta 1 dengan theta 2. So kita nampak theta 1 lebih besar daripada theta 2 lah. Theta 1 lebih besar daripada theta 2. Theta 1 lebih besar daripada theta 2. Bandingkan kedalaman air. So kedalaman air A lebih tinggi daripada B. Daripada B.
Okay, so soalan macam ini, soalan 6 atau soalan 5, senang untuk jawab sebab kalau you ada mata, you boleh tengok, boleh bandingkan dan boleh tulis jawapan. Okay, you tak payah banyak tahu tentang teori, you cuma perlu tengok sahaja. Okay, okay next, rasakan jawapan anda dalam 6B, nyatakan hubungan antara kedalaman air dengan panjang gelombang. Okay, so di sini kita tahu kedalaman air adalah MV. Okay, panjang gelombang adalah RV. Okay, so jika kedalaman air bertambah, maka panjang gelombang bertambah juga. Okay, kedalaman air bertambah, maka panjang gelombang bertambah juga. Lengkapkan ayat. Apabila gelombang air bergerak dari kawasan yang tadi kan, kawasan dalam ke kawasan cetek, arah perempatan gelombang adalah terbias mendekati normal. Okay, mendekati normal. Okay, dekat normal. Okay, next. Terangkan mengapa kebanyakan pusat penganginan tepi pantai dibina di kawasan Teluk berbanding Tanjung. Okay, masa tu Mio ada tanya saya soalan ni. Dalam buku teks ada, okay, boleh cuba tengok. Okay, so basically apa yang berlaku adalah kita dah belajar bab 6. Okay, kita tahu Teluk dengan Tanjung dia punya bentuk adalah berbeza. Okay, sekejap. Okay, so di muka surat 199 dalam buku teks, okay, kita nampak di sini buku teks ada tulis di mana kita nampak di sini adalah Tanjung, di sini adalah Teluk. Okay, so apa yang berlaku adalah kita nampak fenomena yang berlaku adalah pembiasan. Okay, Tanjung adalah kawasan air cetek. Okay, kenapa di sini air dia cetek? Sebab you tengok di sini, kita nampak dia lebih dekat dengan darat. Okay, dia lebih dekat dengan darat. Jadi di sini kita nampak kawasan air di sini akan jadi lebih cetek. Okay, sebab dia dah hampir dengan darat. Tapi berbanding dengan di sebelah, okay, sepatutnya dekat darat di sini. Jadi kita nampak di sini dia adalah masih mendalam. Okay, masih dalam. Oleh itu, kalau cetek dia punya laju akan menjadi rendah. Okey, menjadi rendah. Kalau di sini dia dalam, laju akan menjadi tinggi. Okey. So sebelum menghampiri pantai, muka gelombang air hampir lurus dan selari. Okey, they are travelling in a straight line dengan hal laju yang seragam. Lepas tu apabila muka gelombang air merambat ke Tanjung, okey, so laju akan berkurang. Jadi kita nampak laju berkurang, lambda akan menjadi kecil. Okey, lambda menjadi kecil, di mana manakala di sini lambda akan menjadi besar. Okey, menjadi besar sebab kelajuannya tinggi kan. So kita nampak dia punya bentuk pantai dengan panjang gelombang dia akan ikut, okey, dia punya ombak akan ikut bentuk pantai. Okey, ikut bentuk pantai. Di mana di sini kita nampak dia punya lambda sangat kecil, di sini lambda dia sangat besar.
Okey, dan kita cuba tengok dia punya arah perambatan. Okey, masih ingat tak? Arah perambatan mesti 90 darjah kepada muka gelombang. Okey, contohnya kalau kita ada muka gelombang macam ini, so arah perambatan adalah 90 darjah. Okey. So nampak tak kalau ini straight tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, tetapi kalau cuba tengok dia punya bentuk. Okey, dia sebenarnya adalah lengkung ke arah tanjung. Nampak tak? Okey. Dia akan cuba menumpu pada tanjung. Okey, menumpu pada tanjung. Jadi tenaga gelombang ditumpukan pada kawasan tanjung. Okey, kawasan tanjung menyebabkan amplitude ombak lebih tinggi. So di sini sebenarnya tanjung kita nampak dia sebenarnya lebih converge menumpu pada tanjung. Okey, arah dia semua akan tumpu pada tanjung. So amplitude ombak lebih tinggi. Jadi apa yang berlaku pada teluk adalah tenaga sudah disebar ke tanjung kan. Jadi teluk akan lebih tenang. Okey, teluk akan lebih tenang dan amplitude dia lebih rendah. Itulah sebab teluk dia lebih sesuai untuk dijadikan sebagai pusat peranginan. Okey, pusat peranginan. Okey, teluk dia punya tenaga rendah. Okey, lebih rendah. Lepas tu air pun lebih tenang. Okey. So kembali pada soalan kita, mengapakah resort dibina di dibina di kawasan teluk di kawasan teluk. Okey. Okey, so jawapan muka gelombang muka gelombang tertumpu pada tanjung dan amplitude gelombang di teluk menyebabkan amplitude gelombang air itu berkurangan. Okey, berkurangan. Jadi air yang berhampiran dengan teluk adalah lebih tenang. Okey, lebih tenang.